Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. قال الشارح رحمه الله النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة نحو غلامي وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي في الدار وغلام القاضي ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة وكذا الباقي إلا المضاف إلى المضمر فليس في رتبة المضمر وإنما هو في رتبة العلم. Baik. Masih lagi dalam aqsamul ma'arif. Jadi aqsam bahagian-bahagian isim ma'rifah ada 6. Okey, dan sekarang ni kita sampai kepada yang ke-6. Bahagian yang ke-6 iaitu al-mudhaf ila al-ma'rifah. Al-ismul mudhaf ila al-ma'rifah. Jadi yang pertama sekali dhamir. Yang kedua alam, isim ma'rifah. Dan yang ketiga isim isyarah. Yang keempat isim mausul. Yang kelima isim yang ada padanya alif dan lam. Dan yang keenam isim yang diidhafatkan kepada isim ma'rifah ataupun isim yang diidhafatkan kepada salah satu daripada 5 yang tersebut. Kemudian di antara semua ni dan alam ni dia orang kata apa? Ada martabat dia, ada kedudukan ma'rifah. Jadi yang paling tinggi sekali adalah dhamir. Ba'da lafzul jalalah iaitu dhamir, isim dhamir. Dan yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul dan yang kelima isim yang ada padanya alif dan lam. Jadi ikut turutan ni lah. Mana paling ma'rifah? Isim dhamir. Yang kedua selepas tu isim alam. Yang ketiga isim isyarah, isim mausul dan isim yang ada padanya alif dan lam. Lepas tu makrifah yang keenam iaitu isim yang diidhafatkan kepada salah satu daripada 5 yang tersebut. Jadi dia nak ambil rutbah yang mana? Jadi isim yang diidhafatkan kepada isim makrifah, maka dia tengoklah isim dia diidhafatkan kepada siapa jadi mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih itu alam, maka isim yang diidhafatkan kepada isim alam tu, kepada alam tu fi rutbatil alam. Ini mudah je. Tak ada apa sangat pun. Tu kita baca je ni. Jadi isim yang diidhafatkan kepada alam duduk di martabat isim alam. Isim yang diidhafatkan kepada isim isyarat duduk di rutbah ataupun martabat isim isyarah. Begitulah seterusnya. Wa kadzal baqi. Kecuali satu iaitu isim yang diidhafatkan kepada dhamir. Isim yang diidhafatkan kepada dhamir, dia tidak duduk pada martabat dhamir, tapi dia duduk pada martabat isim alam. Boleh faham? Jadi kalau ikut turutan, dhamir nombor 1, yang kedua alam, yang ketiga isyarah, yang keempat mausul, yang kelima isim yang ada padanya alif lam. Kalau itu ikut turutan, yang mana paling makrifah? Lepas tu kita kata isim yang diidhafatkan kepada salah satu daripada isim-isim makrifah ni, dia ambil martabat isim-isim makrifah ni. Jadi kalau dia diidhafatkan kepada alam, dia duduk martabat kedua. Kalau dia idhafatkan kepada isyarat, dia duduk martabat ketiga. Kecuali satu ya.
iaitu isim yang diidafatkan kepada isim dhamir. Dia duduk martabat dia sama dengan isim alam. Dia tak duduk seperti martabat dhamir. Lepas tu dia buat datangkan dalil. Itu je lah pengajian tentang mudhaf ila wahidin mimma dzukira. Kita baca sekali lagi. Wal mudhafu, kata musannif, wal mudhafu ila wahidin mimma dzukira. Ni yang keenam. Wahwa, yakni dan yang diidafatkan kepada satu daripada apa yang tersebut. Sebelum ni, wahwa al-mudhaf ila wahidin mimma dzukira ni bihasabi ma yudhafu ilaih, dengan sekira-kira apa yang diidafatkan kepadanya. Ni rutbah dia tu itu mengikut apa mudhafun ilaih itu. Illa al-mudhafa ila dhamir fakal alam, kecuali isim yang diidafatkan kepada dhamir, maka isim tu kal alam, yakni fi rutbah, maka dia seperti alam pada rutbah, dia duduk fi rutbatil alam. Betul apa kata syarah, anna usadisu minal ma'arifi ma udifa ila wahidin minal khamsatil madhkurah. Nauk yang keenam daripada isim-isim ma'rifah ialah apa isim yang diidafatkan kepada satu daripada 5 isim ma'rifah yang tersebut sebelum ini. Nahu ghulami, yakni isim diidafatkan kepada dhamir. Wa ghulamu zaidin, ghulam diidafatkan kepada alam. Wa ghulamu hadza, ghulam diidafatkan kepada isim isyarah. Wa ghulamul ladzi fid dar, ghulam diidafatkan kepada isim mausul. Wa ghulamul qadi, ghulam diidafatkan kepada isim yang ada alif dan lam. Wa rutbatuhu fit ta'rif, rutbatu ma udifa ila wahidin minal khamsah madhkurah ni ka rutbati ma udifa ilaihi, seperti rutbah mudhaf ilaih. Seperti rutbah apa yang diidafatkan kepadanya, yakni mudah kata seperti rutbah mudhaf ilaih. Fal mudhafu ilal alam fi rutbatil alam, yang diidafatkan kepada alam pada rutbah alam. Wal mudhaf ilal isyarah fi rutbatil isyarah wa kadzal baqi, kecuali satu je, illa al mudhafa ila al mudmar, kecuali mudah kepada isim dhamir. Falaisa fi rutbatil mudmar, dan bukanlah ia pada rutbah isim dhamir. Wa inna ma huwa fi rutbatil alam, itu pada rutbah apa kalau bukan rutbah dhamir? Wa inna ma huwa fi rutbatil alam, hanya ia al mudhaf ila al mudmar tu pada rutbah isim alam. Dalil dia apa? Wa dalilu ala zalika annaka taqulu marartu bi zaidin sahibika. Marartu bi zaidin, zaid isim alam, sahibika, sahib tu isim yang mudhaf, mudah kepada siapa? Mudah kepada kaf, mudah kepada dhamir. Fatasiful alama bil ismil mudhafi ila al mudmar, maka kamu sifatkan alam, kamu sifatkan Zaid itu sebab sahibika tu jadi sifat bagi Zaid. Maka kamu sifatkan alam iaitu Zaid itu, kamu sifat dia dengan isim yang diidafatkan kepada dhamir. Falau kana fi rutbatil mudmar, maka kalaulah sahib tu, falau kana ismul mudhaf ila al mudmar tu fi rutbatil mudmar, kalaulah sahib yang diidafatkan kepada isim dhamir tu pada rutbah isim dhamir juga, lakanatis sifatu a'rafa minal mausuf, nescaya adalah sifat tu lebih makrifah daripada mausuf. Faham tak? Nescaya makrifah tu sifat tu lebih makrifah daripada mausuf. Orang kenal sifat lagi daripada tuan badan, daripada diri tu, daripada mausuf yang disifatkan tu. Wa dzalika la yajuzu 'alal asah. Yani kaunus sifatu a'rafa 'alal minal mausuf tu la yajuzu 'alal asah, tidak harus atas pendapat yang asah. Habis. Di settle isim ma'rifah. Jadi ulang-ulang baliklah pecahan-pecahan dia. Banyak juga tu pecahan-pecahan dia. Apa takrif isim dhamir, apa takrif isim alam, apa takrif isim isyarah, apa takrif isim mausul, isim yang ada padanya di dalam, lepas tu pembahagian-pembahagian dhamir. Dhamir baris, dhamir mustatir, muttasil, munfasir, mustatir, jawazan, wujuban dan sebagainya, dan takrif-takrif itulah. Alam pula terbagi juga banyak. Alam jins, alam syakhs, terbagi juga ada isim, laqab dan juga kunyah.
Semua tu tengok balik, ulang-ulang balik. Baik. Habis. Qala al-musannif rahimahullah, masuk bab baru, babun al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Al-mubtada' dan khabar tu kedua-duanya marfu'. Contoh dia, Allahu rabbuna wa Muhammadun nabiyyuna. Lafzul jalalah tu mubtada', rabbuna tu khabar. Wa Muhammadun tu mubtada', nabiyyuna khabar. Nikah aja dia punya matan. Lepas tu dia nak datangkan takrif lah. Kata dia al-mubtada'u huwal ismul mujarradu 'anil awamilil lafziyyati lil isnad. Baik. Ni nak terang dekat sini dulu. Papan putih dulu. Baik. Al-mubtada'. Al-mubtada' pada lughah iaitu ma nabda'u bihi. Apa yang kita mulakan dengannya. Itu mubtada'. Apa yang kita mulakan dengannya dipanggil sebagai mubtada'. Adapun pada istilah, jadi dalam ni ringkas dia punya takrif. Tapi kita boleh pecahkan lagi. Okey. Ada satu takrif dia yang panjang. Ada takrif dia panjang. Al-ismu al-istilahan wal ismu zahir awil mutmar awis sarihu awil muawwal bis sarih al-marfu'u lafzan aw hukman al-'ari anil awamilil lafziyyah al-madhkur lil isnad. Kita pecahkan yang pendek itu pun dia akan jadi macam tu juga. Tapi tak disebut dalam matan lah. Contoh isim kita akan bahagikan kepada dua. Isim zahir dan juga isim dhamir. Isim zahir ada sarih, ada muawwal bis sarih. Semua akan dapat yang ni lah. Mau ni disebut tu dalam matan ke semua.
Baik. Dah. Jadi pada istilah mubtada adalah isim zahir ataupun isim dhamir. Isim zahir tu pula sama ada sharih ataupun muawwal bis sharih. Lagi pula dirafa'kan ia isim tersebut sama ada pada lafaz ataupun pada hukum. Kita akan tengok nanti, kita sebut satu-satu. Dan isim tu pula sunyi, kosong daripada amil-amil lafzi. Sunyi daripada amil lafzi. Yang disebut isim tersebut untuk isnad. Okey. Jadi sebelum ni kita bagi pecahan dia. Pecahan mubtada kita bahagikan kepada dua. Mubtada isim zahir dan juga mubtada isim mudmar, isim dhamir. Sama aja macam itu kat tu apa ni matan jurumiyah itu. Dan isim zahir terbahagi kepada dua, sharih dengan muawwal bis sharih. Isim dhamir juga terbahagi kepada dua, dhamir bariz dan dhamir mustatir. Okay. Isim dhamir kita ketepikan dulu, kita tengok pada isim zahir. Jadi mubtada daripada isim zahir, sama isim zahir tu sama ada isim zahir yang sharih ataupun isim zahir tu yang ditakwilkan. Sharih contohnya Zaidun qa'imun. Al-ilmu nafi'un. Bagilah contoh lain lagi. Ini zahir. Isim zahir yang sharih. Zaidun, patu al-ilmu. Adapun muawwal bis sharih. An dan juga fa'il. An dan juga fa'il. Misalnya apa? Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Ini contoh yang muawwal bis sharih. Wa antasumu khairul lakum. Khairul lakum ni, khair ni kita i'rab dia sebagai apa? Kita i'rab dia sebagai khabar mubtada. Mana mubtada? Mubtada yang ditakwilkan daripada an dan juga fa'il selepas dia. Yani an dan juga fa'il fi ta'wili masdarin. Jadi mubtada. Jadi an tasumu, jadi tasumu kita ambil dia punya apa dia? Masdar. Baik, masdar. Lepas tu dalam fa'il ni ada dhamir apa? Ada wawul jamaah. Jadi kita datangkan masdar, hal keadaannya diidhafatkan kepada dhamir tersebut. Siyamukum khairul lakum. Siyamukum khairul lakum. Jadi ini mubtada isim zahir, tapi isim zahir ni terbagi pada dua, sharih yang tak perlu lagi ditakwilkan. Yang kedua yang ditakwilkan kepada kepada isim sharih. Contohnya an dan juga fa'il. Wa antasumu khairul lakum. Baik. Habis. Mubtada isim zahir. Kemudian mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhamir terbagi kepada dua, baris dan mustatir. Mustatir tidak ada yang jadi mubtada.
Tak ada domir mustatir yang jadi mubtada. Dan isim domir baris terbahagi pula kepada dua, muttasil dan munfasil. Isim domir muttasil apa dia? Apa dia takrif domir muttasil? Habis. Siapa ingat? Siapa dia? Meh. Ma yubtada'u. Betul ya, Syed? Muttasil. Apa dia? Takrif dia? Ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Jadi isim fi'il domir muttasil tidak dimulakan percakapan dengan dia. Dia nak mulakan percakapan pun tak boleh. Macam mana nak jadi mubtada'? Jadi tidak ada mubtada' daripada domir muttasil. Adapun domir munfasil, ma yubtada'u bihil kalam. Apa yang dimulai kalam dengannya. Jadi yang ni boleh jadi mubtada'. Jadi ada dua belah. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, semua tu sampai habis. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jadi ada dua belah. Jadi khulasahnya mubtada' ada salah satu aksam. Ada 3 bahagian. Ada mubtada' isim sharih, ada mubtada' muawwal, ada mubtada' domir munfasil. Bagi 3. Setengah kitab dia buat macam tu. Al-mubtada' salah satu aksam. Sharih, muawwal dengan munfasil. Jadi dalam tu sekarang ni takrif yang kita bagi tadi huwal ismu zahir awil mudmar. Wal ismu zahir awil mudmar as-sarihu awil muawwal. Tak ada aw. As-sarihu awil muawwal. Ada silap tadi tulis aw. As-sarih awil muawwal. Al-marfu' tak ada aw juga. Al-marfu'u lafzan aw hukman. Al-ari tak ada aw juga. Jadi siapa yang tulis aw tadi padam. Ana baca balik. Wal ismu zahiru awil mudmar as-sarihu awil muawwalu bis-sarih al-marfu'u lafzan aw hukman al-'ari 'anil awamilil lafziyyah al-madhkuru lil isnad. Baik. Jadi tadi kita dah ambil sebahagian, iaitu isim zahir ataupun isim dhamir. Mubtada' tu isim zahir ataupun isim dhamir. Isim zahir ataupun dhamir. Yang sharih ataupun muawwal bis sharih itu pun kita dah terangkan dah tadi, termasuk dalam perbincangan kita. Yang ketiga, al-marfu'u lafzan au hukman, yang dirafa'kan secara lafaz ataupun secara hukum. Baik. Jadi di sana ada mubtada' pada lafaz dia tak dirafa'kan. Tapi pada hukum dia marfu'. Pada hukum dia marfu'. Jadi ada 3.
al-mubtada al-majrur lafzan. Mubtada yang dijarkan pada lafaz. Dia jar tu pada lafaz. Pada hukum dia marfu. Yang pertama al-majrur bimin. Al-majrur bi min az-zaidah. Al-majrur bi min az-zaidah. Contoh dia apa? Contohnya hal min khaliqin ghairullah. Ini mubtada ghairu khabar. Nih. Min ni zaidah. Min zaidah. Hal min asalnya hal khaliqun ghairullah. Hal khaliqun ghairullah. Lepas tu dimasuk min zaidah. Jadi hal min khaliqin ghairullah. Jadi waktu nak i'rabnya kita akan kata min ni min zaidah. Khaliqin mubtada. Khaliqin mubtada. Mubtada hukumnya apa? Marfu'. Mubtada'un marfu' wa alamatu apa dia? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Ditakdirkan. Sebab apa? Mana min zuhuriha ishtighalul mahal biharakati harfi jarri zaid. Jadi dia tak boleh ni, dia tegah daripada dhammah ni ada sebab ishtighalul mahal, sibuk tempat ni dengan harakat bagi apa ni, harakat jar zaid. Boleh hal min khaliqin ghairullah. Ataupun kita sebut ma min talibin fil fasl. Ma min talibin fil fasli. Maksudnya tak ada seorang pun yang ada di dalam kelas. Ma min talibin fil fasli. Ada berhenti. Berhenti sendiri. Habis ya? Jadi talibin ni, talibin ini mubtada. Ini mubtada. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfi jarri az-zaid. Boleh? Nampak sini ya? Yang pertama. Yang kedua al-majrur bi ba az-zaidah. Itu mubtada yang dijarkan dengan ba zaidah. Tadi min, ini ba zaidah. Contoh dia bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Asalnya hasbuka dirhamun. Masuk ba zaidah. Dirhamun khabar. Bihasbika ni mubtada. Ba tu zaidah. Jadi kita nak i'rab dia hasbika macam tadi dah. Hasbika mubtadaun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal biharakati harfi jarri zaid. Boleh. Bihasbika dirhamun. Ataupun bihasbika Allah. Bihasbika Allah. Bihasbika Allah ni boleh tukar. Tapi sini tak, bihasbika ni kena jadi mubtada yang ni khabar.
Jika bihasbika Allah boleh i'rab 2. Yang ketiga al-majrur birubba. Al-majrur birubba. Contohnya rubba kadzubin sadaqah. Rubba kadzubin sadaqah. Jadi kadzub mubtada, sadaqah khabar. Dalam hadis rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun, ni khabar dia, fil akhirah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingatnya lafaznya beginilah. Rubba kasiyat ini mubtada dan ini khabar ya. Jadi pada hukum dia marfu, walaupun pada lafaz majrur. Jadi sini nak i'rab dia kasiyatin mubtadaun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfi jar yang syabih bi zaid. Ini huruf jar syabih bi zaid. Bukan apa ni bukan huruf jar yang zaid seperti ba dan juga min. Okey ya. Jadi faham kan? Maknanya huruf jar, ada huruf jar yang asli, ada huruf jar yang zaid, ada huruf jar syabih bi zaid. Ingat lagi tak? Huruf jar ada 3. Huruf jar asli, huruf jar zaid, huruf jar syabih bi zaid. Terbagikan ber 3. Nah, ini contoh mubtada yang majrur pada lafaz. Dia jar pada lafaz sahaja, tapi pada hukum dia rafa'. Ni yang tersebut tadi dalam dia punya dalam apa ni takrif al-marfu' lafzan atau hukman. Marfu' pada lafaz ataupun pada hukum. Jadi kesimpulan daripada sini kita dapat salah satunya yang kita dapat mengaji anwa' huruf jar. Anwa' hurufir jar. Sama ada zaid ataupun sama ada asli ataupun zaid ataupun syabih yarhamukallah ataupun syabih bi zaid. Jadi beza dia di mana? 3 ni. Asli ni ada makna, lahu maknan walahu muta'allaq, ada tempat ta'alluq dia,
Lepas tu baginya majrur. Adapun zaid laisa lahu ma'nan, laisa lahu muta'allaq. Lepas tu dia ada majrur saja. Syabih bi zaid, dia ada makna, ada majrur dia, tapi laisa lahu muta'allaq. Jadi bila kita jumpa satu huruf jar yang asli, maka kita kena pastikanlah apa makna huruf jar tersebut. Apa makna huruf jar tersebut. Lepas tu huruf jar tu muta'alliqun dengan apa? Apa muta'allaq huruf jar tu? Tu yang kedua. Dan yang ketiga, isim selepas tu dijarkanlah. Tu kalau jumpa huruf jar asli. Adapun zaid tak ada masalah sebab dia tak ada makna. Dia tidak ada makna dan tidak ada muta'allaq. Jadi tak perlu nak cari dia ni dia ta'alluq dengan siapa. Dia nak sangkut dia kat mana. Tak perlu. Yang ada bagi zaid ni isim yang dijarkan selepas dia. Itu sahaja. Adapun syabih bi zaid, dia ada makna. Sebab tu rubah dia ada makna. Kadang dengan makna taklil, kadang dengan makna taksir. Tapi dia tidak ada muta'allaq. Tak perlu nak cari rubah ni muta'alliqun dengan apa? Mana tempat sangkut dia? Tak perlu kita cari. Sebab yang cuma kita cari makna dia. Apa makna rubah kat sini? Mana taklil ke ataupun mana taksir? Lepas tu isim selepas dia dijarkan. Habis. Lepas tu dalam ta'rif tadi juga kita sebut apa? Isim zahir ataupun isim dhamir, sharih ataupun muawwal bis sharih yang dirafa'kan pada lafaz ataupun pada hukum, al-'ari 'anil awamilil lafziyah, yang sunyi daripada amil lafzi. Yang sunyi daripada amil lafzi. Ini nak keluarkan mubtada' khabar yang dimasuki amil lafzi. Contohnya mubtada' khabar yang dimasuki oleh nawasikh, mubtada' ataupun khabar. Kana wa akhawatuha, zanna wa akhawatuha, ataupun inna wa akhawatuha. Jadi asalnya zaidun qaimun, masuk kana, jadi kana zaidun qaiman. Sekarang ni kita tak panggil dah ni mubtada' dan kita tak panggil dah khabar mubtada'. Zaid ni kita panggil isim kana. Begitu juga kalau kita tukar dengan inna asal zaidun qaimun jadi inna zaidan qaimun. Zaidan jadi isim inna, qaimun jadi khabar inna. Masuk zanna, kedua-dua tu jadi maf'ul bagi zanna. Al-'ari 'anil awamilil lafziyah, yang disebut isim tersebut untuk isnad, untuk kita isnadkan sesuatu kepada mubtada' tersebut. Adapun kita sebut sesuatu, kita mulakan dengan dia tapi bukan untuk isnad. Contohnya kita membilang 1, 2, 3, 4, wahid, isnain, salasah.
Kita mulakan dengan dia, tapi adakah kita isnadkan sesuatu kepada nombor tersebut? Tak. Jadi itu tak disebut sebagai mubtada. Baik. Kita tengok dia punya syarah dia. Qala syarih rahimahullah, al-mubtada'u wal ismul mujarradu 'anil awamilil lafziyyati lil isnad. Mubtada' tu adalah isim yang kosong daripada amil-amil lafzi. Isim tu untuk isnad. Hanya disebut isim tersebut untuk isnad. Jadi falismu jinsun yashmalus sarih ka Zaid fi nahwi Zaidun qa'imun wal muawwal. Jadi isim jins, satu kata yang umum, maka ada di bawah dia dia umum, maka dia meliputi isim yang sarih ataupun isim yang muawwal. Dan dia juga meliputi isim zahir ataupun, kalau nak ni lagi, isim zahir ataupun domir, macam pembahagian yang kita tulis tadi. Lepas tu isim zahir tu pula sama ada sarih ataupun muawwal. Falismu jinsun yashmalus sarih, maka isim tu adalah jins, dia merangkumi as-sarih, merangkumi isim sarih, seperti Zaid, seperti kata nama Zaid pada umpama Zaidun qa'imun, wal muawwala, yakni wa yashmalul muawwala, dan merangkumi isim muawwal yang ditakwilkan, fi nahwi wa antasumu, fi qaulihi ta'ala wa antasumu khairul lakum, fa innahu mubtada'un mukhbarun anhu bi khabarin. Itu bi khabarin ke bi khairin? Bi khairin. Kalau bi khabar tu khair itulah. Bi khairin. Jadi wa antasumu tu mubtada. Mubtada yang dikhabarkan daripadanya, dikhabarkan dengan khair. Khabarnya adalah khair. Dia muawwal. Baik. Wa kharaja bil mujarradu hikayat, dalam kata dalam takrif itu, dan keluar dengan kata mujarrad dalam takrif al-mubtada' tu, nahwu Zaid fi kana Zaidun aliman. Terkeluarlah dengan kata mujarrad tu seumpama kata Zaid pada susunan ayat yang dimasuki kana, iaitu kana Zaidun aliman. Fa innahu lam yatajarrad, maka sungguhnya Zaid itu tidak sunyi daripada amil lafziyah, maka kita tak panggil dia mubtada', kita panggil dia isim kana. Wa nahwu dzalika, dan seumpama yang demikian tu, makna seumpama seumpama Zaid pada perkataan kana Zaidun aliman, qauluka fil adat, kata kamu pada adat, wahid isnan salasah, fa innaha wa in tajarradat, dan wa inha fa innal madhkurat minal adat tu, apa yang tersebut daripada bilangan-bilangan tu, wa in tajarradat, jika kosong dia daripada amil lafziyah pun, lakin la isnada fiha, tidak ada isnad padanya. Ada tak kita nak isnadkan apa-apa pada nombor tersebut? Tak ada. Kita kata Zaidun qa'imun, Zaid seorang yang berdiri. Kita sandarkan apa kepada Zaid? Berdiri. Kita sandarkan berdiri kepada Zaid. Jadi Zaid itu kita katakan dia mubtada'. Kita mulakan dengan dia dan kita sebut dia tu untuk isnad. Untuk isnadkan sesuatu kepada dia, jadi khabar dia. Jadi 1 2 3 ni tak ada isnad padanya. Wa dakhala tahta qaulina lil isnad, dan masuk di dalam kataan kami, yakni pada takrif dia tadi tu, pada takrif kami, perkataan kami pada takrif lil isnad, masuk ma ni jadi fa'il dakhala. Wa dakhala tahta qaulina lil isnad ma idza kana al mubtada'u musnadan ilaihi ma ba'dahu. Masuk pada kata di bawah kata kami isnad tu, masalah apabila mubtada' tu disandarkan kepadanya apa selepasnya.
Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Yang ni mubtada, yang ni khabar. Disandarkan kepadanya, kepada mubtada apa yang selepasnya. Kita sandarkan apa selepas mubtada ni, kita sandar kepada mubtada. Kita sandarkan makna qiyam yang ada pada qaim, kita sandarkan kepada mubtada. Zaidun qaimun. Wa ma, dan juga ma tu apa, ataf pada ma yang awal tadi. Wa ma idza kana al mubtada'u musnadan ila ma ba'dahu. Termasuk juga pada kata kami lil isnad itu masalah masalah apabila mubtada tu disandarkan kepada apa yang selepas dia. Kalau tadi ni apa yang selepas mubtada disandarkan kepada mubtada. Yang kedua ni mubtada disandarkan kepada apa yang selepas dia. Terbalik. Contoh aqaimun az-zaidani. Yang ni mubtada. Yang ni jadi apa? Ha? Apa dah? Ha? Ini jadi fa'il. Sadda masaddal khabar. Sadda masaddal khabar. Yang ni pun dikira mubtada. Sama ada termasuk dalam kata kami lil isnad, masalah apa yang selepas mubtada disandarkan kepada mubtada. Dan termasuk juga dalam kata kami itu lil isnad itu mubtada disandarkan kepada apa yang selepas dia. Lepas tu sini mana musnad ilaih? Ha? Musnad ilaih. Ha? Sini mana musnad ilaih? Ha? Ha, saya musnad ilaih bang. Ha? Zaidan. Kamu mubtada. Sini Zaidan jadi musnad ilaih. Ini musnad. Sebab kita sandarkan qiyam kepada Zaidan. Baik. Habis tu faham ah? Kemudian kata dia wal khabaru wal musnadul ladzi tatimmu bihil faidatu. Dan khabar itu adalah musnad. Musnad. Kalau mubtada musnad ilaih. Mubtada musnad ilaih. Selama mana mubtada tu ada khabar. Kalau mubtada yang tak ada khabar, mubtada tu tak jadi musnad ilaih. Mubtada tu jadi musnad. Selepas dia tu jadi musnad ilaih. Fa'il yang sadda masaddal khabar tu jadi musnad ilaih. Jadi wal khabar huwal musnad. Khabar tu adalah musnad yang jadi sempurna dengan musnad tersebut ma'al mubtada'i faidatun. Jadi kalau ana sebut Zaidun, sempurna tak lagi? Tak sempurna lagi. Kena datangkan dengan khabar qaimun. Jadi dengan adanya qaimun, yang mana qaimun ni musnad, jadi sempurna dah musnad tersebut dengan apa ni mubtada.
Khabar ni pun ada pecahan juga. Dia dalam kitab ni dia terangkan mubtada' khabar. Lepas tu dia masuk balik kat mubtada', lepas tu dia sebut balik khabar. Dalam matan yang selepas ni tadi kan dia sebut mubtada', yang ni dia sebut khabar. Lepas tu dalam matan yang baru lagi dia sebut mubtada'. Lepas tu matan yang selepas dia sebut pasal khabar pula. Dia sebut mubtada' balik. Dia sebut khabar balik. Sejam lah. Baik. Jadi ni anak nak sebut secara pembahagian khabar. Pembahagian khabar kita dah sebut dah, itu dah kita dah bagi dah. Tapi kita ulang balik. Al-khabar terbagi kepada 3. Mufrad, jumlah, syibih, jumlah. Apa makna mufrad dalam mubtada' khabar? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ini maksud mufrad dalam bab mubtada' khabar. Maksud mufrad dalam bab mubtada' khabar adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Contohnya Zaidun mujtahidun, Az-Zaidani mujtahidani, Az-Zaiduna mujtahiduna. Kesemua khabar ni dinamakan khabar mufrad. Walaupun mujtahidani tasniyah, walaupun mujtahidun ni jamak, maka dinamakan juga sebagai mufrad. Sebab takrif mufrad di sini adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Selama mana khabar dia bukan jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, dan bukan juga syabih jar majrur ataupun zaraf, maka dinamakan sebagai mufrad. Walaupun tak dia ini khabar ni tasniyah ataupun jamak. Khabar jumlah terbagi kepada 2. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun sya'ruhu tawil, ataupun Zaidun abuhu qa'imun. Fi'liyah, contoh dia Zaidun qama abuhu. Zaidun Zaid ataupun Zaidun indahu mal. Lagi walibasut taqwa zalika khair, zalika khairun. Contohnya lagi al-haqatu mal-haqatu. Zaidun ni'mar rajulu. Campur. Silap. Sini dekat sini. Zaidun
indahu malun. Di Padang sini. Sini pun sini juga. Ni tak kat atas. Afwan. Zaidun ni'mar rajulu. Ni sini tak apa. Al-haqqah mal-haqqah ni kat atas. Bagikan lah. Ana dah tercampur dah. Ismiyah tak kat ismiyah, fi'liyah tak kat fi'liyah. Anda saja bagi contoh ni sebab nanti ada kalau apa ni sebab kalaulah apa ni khabar tu khabar jumlah, idza kana al-khabaru jumlatan fala budda min rabitin yarbituhu bil mubtada. Kalau khabar tu khabar jumlah maka tidak daripada rabit yang mengikat khabar dengan mubtada. Dan rabit tu ada 4. Jadi dalam contoh ni semua ada keempat-empat contoh tersebut, empat rabit tersebut. Jadi rabit yang pertama sama ada dhamir. Ni contoh dia. Ni dhamir. Ni dhamir. Rabit yang kedua, ini jumlah fi'liyah tadi, tak sebut lagi. Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Jadi qama ni satu jumlah. Qama fi'il madhi. Abuhu dia punya fa'il. Ha dhamir. Dhamir kembali kepada Zaid. Jumlah ni jadi khabar bagi Zaid. Yang ni jumlah ismiyah Zaidun mubtada yang pertama. Sya'ruhu mubtada yang kedua. Dan dia mudhaf. Ha mudhafun ilaih kembali kepada Zaid. Tawilun khabar bagi mubtada yang kedua. Jumlah mubtada yang kedua dan khabar dia jadi khabar bagi Zaid. Boleh ha? Samalah yang ni pun. Cuma yang ni ni contoh apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar khabar muqaddam. Tapi ni mubtada yang kedua ni. Ni mubtada yang kedua tapi muakhar. Ni khabar muqaddam. Jumlah ni jadi khabar bagi Zaid. Jumlah tu jadi khabar bagi Zaid. Ni contoh yang mana dia punya rabit dia dhamir. Kemudian yang kedua rabit dia isim isyarah. Ismul isyarah alladhi yushiru ila al-mubtada. Yani zalika libasut taqwa, zalika khair. Zalika ni merujuk kepada libas. Libasut taqwa, zalika libasut taqwa tu khair. Ini dia jadi rabit. Isim isyarah yang diisyaratkan kepada mubtada itu pun jadi rabit. Jadi zalika ni mubtada yang kedua. Ini mubtada pertama. Ini mubtada yang kedua. Ini khabar bagi mubtada yang kedua. Jumlah ni jadi khabar bagi mubtada pertama. Itu rabit dia. Rabit yang kedua isim isyarah alladhi yushiru ilal mubtada. Rabit yang ketiga i'adatul mubtada bilafzihi, iaitu mengulang semula lafaz mubtada pada jumlah khabar. Al-haqah mubtada. Mal-haqah ma mubtada, haqah khabar. Kita ulangkan semula lafaz mubtada pada jumlah khabar. Mal-haqah mal mubtada, al-haqah khabar. Kita ulangkan lafaz haqah yang merupakan dia jadi mubtada tadi pertama. Yang ni dia jadi rabit. Walaupun tak ada dhamir. Dhamir tak ada. Yang ni pun dhamir tak ada. Bukan semua rabit tu dhamir. Okey. Jadi jumlah mal-haqah ni jadi khabar bagi al-haqah. Jadi kena i'rab ni dulu lah. I'rab ni mubtada, lepas tu ni i'rab ni mubtada yang kedua. I'rab yang ni khabar. Jumlah ni al-jumlatul mukawwanatu minal mubtada'i wal khabar minal mubtada'il tsani wa khabarihi khabarun lil mubtada'il awwal. Itu rabit yang ketiga, i'adatul mubtada' bilafzihi. Yang keempat umum. Al-umum. Umum apa? Zaidun mubtada'. Ni'mar rajul ni kan fa'il. Ni'ma fa'il madhi. Lafaz rajul ni umum.
Syahid kita nak sebut kat lafaz rajul ni umum. Umum dia dapat kat mana? Dapat kat al. Ngaji dah kan? Malam al. Al apa ni? Ha? Alil jins. Asanta al lil jins. Bukan kata tiap-tiap lelaki, tapi ni'mar rajul. Apa ni sebaik-baik lelaki. Sebaik-baik lelaki Zaid. Jadi kalimah ar-rajul ni dia bagi kalimah, dia satu kalimah yang menunjukkan umum, maknanya umum. Termasuk dalam lafaz rajul Zaid. Termasuk dalam lafaz rajul tu adalah Zaid. Dia syarat dia mestilah umum. Umum yang mana mubtada tu termasuk dalam lafaz umum tu. Jadi Zaid termasuk dalam lafaz umum rajul. Fatimatu ni'mal mar'atu pun boleh juga. Okey. Syibih jumlah pun ada dua. Jar wa majrur, dan yang kedua zaraf. Zaidun fiddar. Zaidun fiddar. Tu zaraf. Zaidun indak. Ini jadi khabar, yang ini jadi khabar. Secara mudahnya macam tu kita ajak. Tapi bila kita ke depan lagi, fiddar ni sebenarnya muta'alliqun bi mahzuf. Mahzuf tu jadi khabar. Zaidun indak. Indak ni zarah ni muta'alliqun bi mahzuf. Mahzuf tu jadi khabar. Sama ada kita nak takdirkan mahzuf tu dengan isim ataupun dengan fa'il. Sama ada kita nak takdirkan Zaidun istaqarra fiddar, maka waktu tu kita takdirkan khabar dia khabar jumlah. Kalau kita takdirkan mustaqirrun isim wasaf, isim fa'il, Zaidun mustaqirrun fiddar, waktu tu kita jadikan khabar dia khabar mufrad, itu aula. Samalah yang ni pun. Zaidun istaqarra indak, ataupun Zaidun mustaqirrun indak, ataupun wujida. Zaidun wujida fiddar, ataupun Zaidun maujudun fiddar. Ini dia punya pembahagian khabar. Khabar mufrad, khabar jumlah, khabar syibih jumlah. Boleh lah kan? Betul ya. Idza kana al-khabaru, ni yang tadi nak sebut tadi, ni cuma nak tulis ya. Idza kana khabaru jumlatan fala budda fihi min rabitin yarbituhu bil mubtada. Farabitu arba'atun. Ad-dhamir alladhi yutabiqu al-mubtada. Yang kedua, ismul isyarah alladhi yushiru ila
al-mubtada. Yang ketiga, i'adatu lafzil mubtada bilafzihi fi jumlatil khabar. Dan yang keempat, al-umum, ataupun kita kata lafzun am yadkhulu fihi lafzul mubtada. Secara ringkasnya umum lah. Yang keempat tu al-umum, ataupun kita kata lafaz yang am yang termasuk di dalam lafaz tersebut mubtada tadi. Macam kita kata Zaidun ya'mar rajulu. Jadi dalam kalimah rajul tu dia umum. Termasuk dalam rajul tu Zaid. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan khabar. Jadi khabar ditakrifkan oleh syarah al-musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i faidatun, iaitu musnad yang jadi sempurna, dengan musnad tu jadi sempurna faedah bersama dengan mubtada. Okey. Kita tengok dia punya syarah dia lagi. Fa kharaja bi qauli al-musnadu al-fa'ilu fi nahwi aqaimun az-zaidani. Maka keluarlah dengan kata aku al-musnad, keluar dengan kata aku al-musnad tu terkeluar oleh fa'il. Fa'il pada kata aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Jadi az-zaidani fa'il. Az-zaidani fa'il. Qaimun tu yang dia jadi musnad ilaih Zaidan tu. Bukan. Al-fa'il fi nahwi qaimun. Jadi fa'il az-Zaidan. Tapi Zaidan ni dia jadi musnad ilaih, bukan jadi musnad. Qaimun tu musnad. Jadi dia kata terkeluar fa'il pada perkataan qaimun az-Zaidani fa innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada'u al-fa'idatu lakinahu musnadun ilaih. Nampak? Dia kata maka sesungguhnya az-Zaidan tu wa in tammat bihi al-fa'il, iaitu Zaidan tu, fa innal fa'il tu wa in tammat bihi ma'al mubtada, dan jika jadi sempurna faedah dengan sebab fa'il tu iaitu Zaidan jadi sempurna bersama dengan mubtada. Dengan ada az-Zaidan jadi sempurnalah faedah dengan adanya dia dengan qaim. Jadi sempurna tapi dia tak dikira sebagai, tapi terkeluar, dia tak jadi sebagai khabar. Sebab apa? Lakinnahu musnadun ilaih. Tetapi az-Zaidan tu dia musnad ilaih, bukan musnad. La musnadun. Jadi tak masuk. Dia faham kot dah. Qaimun ni mubtada. Az-Zaidan ni jadi fa'il. Takrif dia khabar tu adalah al-musnad. Al-musnad yang ada sekali dengan mubtada. Yang ada sekali dengan mubtada dan jadi sempurna faedah. Jadi sempurna dengan sebab musnad tu faedah. Jadi sekarang az-Zaidan ni dia fa'il. Terkeluar dengan perkataan ni al-musnad tu fa'il. Fa'il pada perkataan apa? Pada perkataan qaimun az-Zaidan.
Az-Zaidani jadi fa'il bagi qa'imun. Qa'imun ni mubtada. Zaidani tak termasuk, tak dikira sebagai khabar. Sebab apa? Az-Zaidani walaupun dia duduk dengan mubtada, dia sempurna, tapi dia bukan musnad. Dia musnad ilaih. Tapi sebenarnya kalau kita tahu nama dia pun kita tahu dah awal-awal lagi terkeluar dah. Sebab kita panggil dia kita panggil dia fa'il, bukan khabar. Sebab khabar ni musnad. Dan wa fakharaja bi qauli ma'al mubtada nahwu qama fi qaulika qama zaidun. Dan terkeluar juga dengan perkataan aku ma'al mubtada tu seumpama qama. Pada kata kamu qama zaidun. Qama tu musnad, zaidun tu musnad ilaih. Zaidun tu musnad ilaih, tapi zaidun tu bukan mubtada, zaidun tu fa'il. Jadi walaupun musnad tu sempurna dengan musnad ilaih, tapi sempurna dengan zaid tu, tapi zaid tu bukan mubtada. Jadi tak termasuk dalam ta'rif. Wa hukmul mubtada'i wal khabari ar-raf'u, dan hukum mubtada' dan khabar tu hukum kedua-duanya rafa'. Habis, cukup dulu sampai situ. Nanti apa yang kita dah sebutkan tu ada dah nanti belakang-belakang ni. Ada tambahan nanti kita akan tambah. Sebab tu kalau nanti masuk dalam matan baru ni dia kata wa yaqul mubtada'u nakiratan in amma au khassa. In amma au khassa. Disebut mubtada', lepas tu disebut khabar. Lepas tu masuk sini matan baru dia sebut mubtada' balik. Nak sebut tentang apa ni, terkadang berlaku mubtada' tu isim nakirah. Dengan syarat dah in amma ataupun khassa. Jika mubtada' tu lafaz umum ataupun lafaz yang khusus. Wallahu